Apakah konsep negara? Negara ialah yang mempunyai penduduk, pemerintah, dan juga sempadan. Negara berdaulat. Definisi bagi negara berdaulat ialah negara yang mempunyai penduduk yang tetap, mempunyai sempadan yang jelas, dan kerajaan yang berupaya mengawal hal ehwal dalam negara. Ciri-ciri Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat. Yang pertama ialah merdeka, kedua beridentiti, ketiga berwibawa, dan keempat berkuasa sendiri. Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat, yaitu mempunyai sempadan, merdeka, rukun negara, perlembagaan, jalur gemilang, kerajaan demokrasi, penduduk berbilang kaum, dan hubungan diplomatik. Apakah itu kerajaan? Kerajaan ialah badan yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara. Terdapat 3 komponen utama kerajaan, yaitu pentadbiran, perundangan, dan kehakiman. Apakah peranan kerajaan? Yang pertama ialah melaksanakan tadbir urus negara yang baik. Yang kedua ialah mengukuhkan ekonomi. Yang ketiga ialah perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Yang keempat ialah memastikan keamanan dan ketentraman negara. Yang kelima ialah melindungi alam sekitar. Yang keenam adalah keperluan sosial rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pengangkutan. Yang terakhir ialah persaingan yang sehat dalam semua bidang. Sistem kerajaan. Yang pertama ialah kerajaan kesatuan, yaitu gabungan beberapa buah negeri dengan pemusatan kuasa oleh kerajaan pusat. Yang kedua ialah kerajaan persekutuan, yaitu gabungan kerajaan pusat dan kerajaan negeri atau tempatan. Yang ketiga ialah kerajaan konfederasi, yaitu kuasa kerajaan terletak dalam tangan kerajaan negeri. Apakah bentuk kerajaan? Terdapat 4 buah bentuk kerajaan, yaitu monarki, republik, demokrasi, dan juga autokrasi. Yang pertama ialah monarki, yaitu raja atau sultan atau ratu akan memerintah dan berkuasa sepenuhnya. Manakala republik pula ialah ketua negara menjadi presiden daripada kalangan rakyat biasa. Demokrasi pula, kerajaan akan dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum. Manakala autokrasi diterajui oleh individu atau golongan tertentu yang mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Seterusnya ialah pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa juga dikenali sebagai doktrin pengasingan kuasa yang diperkenalkan oleh Montesquieu, yaitu ahli falsafah Prancis pada abad pertama. Pengasingan kuasa ini terdiri daripada perundangan, pentadbiran, dan juga kehakiman. Tujuan pengasingan kuasa yang pertama ialah mengelak pertindihan kuasa, yang kedua ialah mengelak penyalahgunaan kuasa, yang ketiga ialah menjamin pentadbiran yang lebih cakap tanpa diganggu badan yang lain. Yang terakhir ialah menjamin rakyat mendapat keadilan undang-undang. Pembentukan Malaysia. Sejarah ringkas mengenai kemerdekaan Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman telah membentuk Parti Perikatan. Hal ini telah membuka mata British untuk membenarkan penduduk Tanah Melayu mentadbir sendiri negara mereka. Perpaduan antara 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina, dan India telah menghasilkan Perjanjian London yang ditandatangani pada 8 Februari 1956 dan seterusnya memerdekakan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Penubuhan Malaysia. Pembentukan persekutuan ini dirancang berlaku pada 1 Jun 1963. Beberapa isu berkaitan dengan bantahan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia menangguhkan pengisytiharan hingga ke-16 September pada tahun yang sama iaitu 1957. Penangguhan itu juga dibuat bagi membolehkan
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memperuntukkan masa untuk mengadakan pungutan suara di Borneo Utara, yaitu Sabah dan Sarawak. Persekutuan Malaysia diwujudkan pada 16 September 1963 melalui pelbagai penyatuan Persekutuan Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak. Pada mulanya, usaha-usaha penubuhan Malaysia terhalang kerana pelbagai perkara berlaku seperti cubaan Indonesia ingin menakluki Malaysia dan tuntutan Filipina terhadap Sabah. Pada 1965, Singapura menarik diri daripada Malaysia. Pembentukan Malaysia dilakukan atau dilaksanakan atas beberapa faktor, iaitu atas faktor keselamatan. Penubuhan gagasan Malaysia adalah untuk menentang kegiatan komunis yang kian bertambah di Singapura dan wilayah Borneo. Diharapkan melalui gagasan ini, kestabilan politik yang diperoleh dapat menentang ancaman komunis. Faktor kedua, mengimbangi penduduk. Penubuhan gagasan Malaysia dapat mengelakkan ketidakseimbangan kaum. Faktor seterusnya ialah kemajuan ekonomi bersama. Penubuhan gagasan Malaysia membolehkan kelima-lima buah kawasan menikmati kemajuan ekonomi secara bersama. Faktor terakhir ialah mempercepatkan proses kemerdekaan. Penubuhan gagasan Malaysia bertujuan untuk mempercepat proses kemerdekaan bagi Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Pembentukan Malaysia melalui beberapa proses, iaitu Jawatan Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM telah ditubuhkan. Tujuan JPPM ditubuhkan adalah untuk memberitahu orang ramai mengenai Malaysia, mengumpulkan sambutan mereka terhadap Malaysia, menyediakan memorandum mengenai cara pembentukan Malaysia. JPPM telah memberi peluang kepada pemimpin Sabah dan Sarawak mengemukakan pandangan mengenai gagasan Malaysia. Seterusnya, terdapat Suruhanjaya Commonwealth yang ditubuhkan pada Januari 1962. Tugas utama Suruhanjaya ini ialah meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak mengenai Malaysia, membuat syur-syur mengenai perlembagaan. Jawatan kuasa antara kerajaan akan ditubuhkan bagi merangka perlembagaan Malaysia. Dan yang terakhir, laporan jawatan kuasa antara kerajaan seterusnya diluluskan oleh Parlimen Tanah Melayu dan menjadi Akta Malaysia 1963. Pada 23 Februari 1962, satu memorandum disusun semula dan dihantar kepada Suruhanjaya Commonwealth. Kandungan memorandum ini ialah Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas perlembagaan Malaysia. Kerajaan Persekutuan berkuasa dalam hubungan luar, pertahanan dan keselamatan. Agama Islam merupakan agama persekutuan tetapi rakyat bukan Islam bebas menganuti agama lain. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tetapi bahasa lain masih boleh digunakan. Hak istimewa seperti orang Melayu diberikan kepada rakyat pribumi Sabah dan Sarawak. Seterusnya, Sabah dan Sarawak berhak mengawal imigresen sendiri. Perwakilan parlimen berasaskan jumlah penduduk dan jumlah luas kawasan. Namun demikian, terdapat penentangan terhadap gagasan Malaysia. Negara yang menentang gagasan Malaysia ialah Filipina kerana mereka menuntut hak ke atas Sabah bagi waris Sultan Sulu. Akhirnya, Filipina juga mengiktiraf Persekutuan Malaysia pada Jun 1966. Seterusnya, Indonesia. Negara Indonesia mengumumkan dasar konfrontasi terhadap gagasan Malaysia. Kemudian, Indonesia bersetuju meminta Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi meninjau semula pandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai Malaysia. Laporan PBB menunjukkan rakyat Sabah dan Sarawak menyokong Malaysia, tetapi Indonesia enggan mengakuinya. Akhirnya,
perjanjian damai ditandatangani di Jakarta pada 11 Ogos 1966 selepas Tun Abdul Razak berunding dengan Adam Malik di Bangkok.